Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah kita bertemu sesi rakaman yang saya rekod berdasarkan kuliah yang pertama hari itu yang masih berbaki, dan saya harap kita dapat habiskan slide yang pertama bagi tajuk yang pertama minggu yang pertama tersebut dengan sepenuhnya di sini, berdasarkan apa yang telah saya dapat daripada rakaman yang telah buat pada minggu lepas. Jadi ini saya akan sambung perbincangan kita uh, tentang tentang hukum di sini ya. Okey, tengok slide ni saya rasa anda terputus hari tu kita terputus hari tu ialah apabila bila anda tidak dapat dengar suara saya pada masa tersebut. Saya rasa eh, sebab berlakunya apa teknikal lah tapi saya ingat sebahagian besarnya adalah kerana uh, kerana ni kerana kerana line lah line yang tidak sesuai pada masa tersebut. Okey, jadi sambung maksud hukum. Hukum yang kita akan bincang dalam perbincangan usul fiqh adalah hukum sama ada dia berkait dengan hukum syarak, hukum akal ataupun hukum adab. Itu yang biasa kita dengar lah. Tapi dalam pertimbangan usul fiqh kita akan bincang tentang hukum syarak yang bersumberkan kepada syariah iaitu Al-Quran dan hadis. Hukum akal akan diterima sebagaimana yang saya bincangkan dalam pengenalan dulu ialah tentang mazhab Hanafi yang berdasarkan kepada logik akal yang mereka terima, tetapi perlu diingat bahawa logik akal itu mestilah selaras dengan pengalaman atau selaras yang berdasarkan pengalaman dan uji kaji itu mestilah juga selaras dengan spirit pengajian Islam ataupun spirit Islam. Jadi ia tidaklah diterima secara sewenang-wenangnya ataupun semutlaknya. Sekiranya ia bertentangan hukum syarak maka dia tetap ditolak oleh Islam. Dan di sana juga sebenarnya ada hukum adab iaitu hukum dalam masyarakat yang titik tolak dari segi etika ataupun moraliti yang bersumberkan kepada boleh tak boleh, baik tak baik dan sebagainya. So semua hukum adat ini juga dari segi Islam hanya diiktiraf apabila ia selari dengan ajaran Islam. Okey, kemudian kita lihat dari segi terminologi usul dan fiqh tadi, kita lihat dari sudut maksud gabungannya. Dia kita kata dia dalam bentuk yang kasar ataupun laqabi atau gelaran pada usul fiqh itu adalah satu ilmu tentang kaedah dan dalil-dalil yang ijmali umum yang membawa kepada proses istinbat suatu hukum. Jadi dia adalah satu ilmu tentang kaedah. Kaedah apa? Kaedah untuk mengeluarkan hukum syarak. Jadi kita dalam pengajian ekonomi Islam ini ataupun perbankan Islam ini kita kaji kaedah-kaedah bagaimana untuk menetapkan hukum berdasarkan peraturan ataupun hukum Islam, iaitu dengan merujuk pada dalil yang ijmali, dalil-dalil yang umum, sama ada dalil itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya, yang akhirnya dalil-dalil itu diguna pakai untuk istinbat sesuatu hukum. Jadi fokus kita dalam pengajian ini adalah dalil. Maknanya apabila kita bincang satu isu, apakah dalil yang perlu kita lihat, dan berdasarkan dalil itu apakah metod ataupun dalam menggunakan pakai dalil tersebut, iaitu mengkaji tentang kefahaman pada sumber dan kaedah-kaedah yang perlu untuk kita mengeluarkan hukum daripada dalil tersebut sehinggalah kita capai kepada tahap ghalabah berat sangka, ghalabah azan, yang tidaklah sampai ke tahap ilmu. Tahap ilmu ni tahap yang bukan dalam ilmu kita dengar dalam bahasa kita ni tapi tahap ilmu ni adalah sesuatu yang keyakinan yang tinggi yang tiada tolak bandingnya, tapi memadai sampai ke tahap ghalabah azan yang kita rasa berat sangka. Itulah pandangan kita ataupun itulah pendirian kita ataupun itulah persepsi kita, perspektif kita dengan ilmu yang kita ada tentang maksud apa ni usul fiqh itu.
Yang ketiga adalah dari sudut kita fokus hukum Islam ini kepada mujtahid awam. Bagaimana sikap mujtahid dalam rujuk pada ilmu ini dan berdalil dengannya, dan juga apakah kedudukan orang awam. Adakah mereka itu boleh mengeluarkan hukum juga ataupun bertaklid dengan hukum Islam. Jadi kaedah usul ini kesannya adalah kita mengkaji dalil kuliah. Dalil kuliah ni ialah dalil yang umum lah, seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan juga kaedah kecil yang lahir. Yang inilah kaedah-kaedah kecil, kaedah-kaedah yang apabila dibaca Quran tentang ayat tertentu ataupun tentang konteks tertentu ataupun hadis tentang konteks itu dan sebagainya, maka akan lahirlah kaedah-kaedah. Contohnya kaedah tentang mudarat, macam mana kaedah kalau kita baca ayat perintah, macam mana. Itu kaedah-kaedah lahir daripada topik perbincangan kaedah usul tersebut, dan dia memberi kepada kepada bagaimana ulama istinbat hukum lah daripada situ, daripada kaedah yang dibincangkan oleh ulama. Jadi dia tak akan terbagi dua, iaitu pertama, kaedah tidak menjadi asas istinbat. Misalnya, so di sana akan ada sama ada kaedah itu dia menjadi asas istinbat ataupun dia tidak jadi asas istinbat, sebab kaedah ni lahir dari sudut kefahaman ulama terhadap nas-nas ataupun dalil kuliah. So kaedah itu contoh yang tak jadi asas istinbat ialah al-adlu asasul mulk. Keadilan adalah asas bagi sebuah kerajaan ataupun ni. Jadi dia bukanlah kita kata asas istinbat hukum. Dia adalah satu konsep. Kalau kita belajar tentang kaedah nahwu, kita baca ayat, macam kita baca orang yang belajar bahasa dia mengambil contoh daripada ayat-ayat Al-Quran tentang nahwu. Jadi di sini tidaklah menjadi asas istinbat. Tapi ada juga kaedah yang menjadi asas istinbat. Contohnya Al-Kitab wa Sunnah adillatun yuhtaju biha. Kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah adalah dalil yang kita berhujah padanya. Jadi dia menjadi kaedah. Maksudnya jika bertentangan pandangan manusia dengan kitab ataupun pandangan sains dengan sunnah, maka yang kita pegang adalah Al-Quran dan sunnah. Itu sebagai contoh. An-nas muqaddam ala zahir. Itu ayat yang bersifat nafsi, yang bersifat jelas, yang merujuk pada hukum lebih diutamakan ala zahir atas nas yang bersifat zahir, yang tidak merujuk pada hukum semata-mata. Al-mutawatir muqaddam ala al-ahad. Nas yang mutawatir, yang disepakati ramai, contohnya hadis muqaddam ala al-ahad, diutamakan atas hadis ahad yang didengar oleh seorang saja. Al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad. Pemahaman yang umum, yang mutlak, yuhmal al-muqayyad, adalah dibawa dalam konteks yang lebih spesifik, supaya dia tidaklah kita generalisasikan satu-satu pemahaman hukum itu pada semua, tapi kita adalah lihat dia dalam konteks yang tertentu. Contoh, kullu amara bihi syara' fa huwal wajib. Setiap apa yang diperintah oleh hukum syarak, Al-Quran dan hadis, maka dia wajib. Contohnya ayat perintah. Ayat perintah menunjukkan wajib. Kullu ma naha anhu syara' fa huwa haram. Setiap apa yang dilarang oleh hukum syarak adalah haram. So ayat-ayat nahi itu, ayat-ayat yang melarang, la taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina, ya ayyuhallazina amanu. La ta'kulu amwalakum bainakum, jangan kamu makan harta secara batil, kan haram. Adamu mu'aradah bidalil arjah minhu, tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat daripadanya. Contohnya hadis berlawanan dengan maksud Al-Quran. Kalau dia berlawanan, ataupun pandangan sahabat, ataupun di antara dua hadis, ada bertentangan pandangan, dan pandangan yang lebih kuat itu riwayatkan lebih muttafaq ataupun lebih sahih daripada pandangan yang kedua, maka sepatutnya tidak ada pertentangan pandangan. Itu antara contoh-contohlah kaedah usul yang mengandungi asas ataupun cara istinbat. So sifat kaedah usul, kaedah usul kalau kita kata tadi, kaedah yang ulama keluarkan daripada dalil dan sunnah itu, dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Contohnya khusus atau mujtahid.
Usul-usul mujtahid maksudnya kaedah itu dibuat oleh ulama ataupun fuqaha ataupun mujtahid untuk mujtahid juga. Maksudnya apabila mereka ingin mengeluarkan hukum, mereka membaca kaedah-kaedah ini ataupun mereka memahami kaedah ini, maka memudahkan mereka untuk mengeluarkan hukum syarak. Kaedah itu biasanya umum dan sabat, tidak berubah. Umum maksudnya dia boleh di-apply. Contohnya al-umum tufidul wajib. Perintah, ayat perintah menunjukkan wajib. Dia umum. Contohnya apa saja ayat perintah kalau kita baca dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kita akan kata, oh ini wajib hukumnya. Dan kalau kita baca ayat an-nahyu tufidul tahrim contohnya, yang larangan membawa kepada haram. So, kita akan dapat tanggap benda itu. Yang ketiga, fokus pada sumber-sumber hukum, hukum hakam dan cara keluar hukum. Itu kaedah usul. Sebab di bawah usul fiqh ni kita akan bincang dari sudut hukum hakam ataupun kaedah istinbat. So biasanya dia akan pergi kaedah-kaedah ini sifatnya ke sumber-sumber hukum. Bagaimana kita nak keluarkan hukum tersebut. Kaedah terbit daripada perkataan Arab yang khusus untuk sandaran hukum. Biasanya kaedah ni dalam bahasa Arab lah. Yang apa, sebab ia adalah daripada nas yang juga bahasa Arab untuk menjadi apa nak kata menjadi konsep lah ataupun menjadi kaedah yang kita pegang dalam menghukum dalam jatuh. Kaedah bagi tujuan istinbat atau ijtihad. Okey, itu yang kita perlukan sebab kita dalam usul fiqh ni ada lain yang kita akan buat adalah untuk istinbat lah, untuk ijtihad. Mengeluarkan hukum hakam daripada dalil-dalil yang tafsiliyah. Biasanya kaedah fiqh ni kemudian, maksudnya kaedah usul ni dia lahir lebih awal. Sebagaimana yang Syafi'i tulis dalam kitab Al-Risalah apabila beliau mengajar Imam Abdul Rahman Al-Mahdi kan. Jadi di sana beliau telah menulis prinsip-prinsip ataupun kaedah-kaedah yang sepatutnya dipakai dalam usul fiqh. Jadi di situ menunjukkan bahawa pemahaman Imam Syafi'i ke atas nas dalam mengeluarkan kaedah-kaedah itu lebih awal berlaku. Dan secara langsung kaedah ini penting untuk memahami realiti semasa, waqai' dan isu baru yang mustajidat. Jadi di situ kita boleh apply. Itu yang penting dalam kaedah usul ni ialah kita nak apply kefahaman terhadap sekumpulan nas dalam mengeluarkan hukum ataupun dalam menetapkan hukum. Adakah hukum itu mempunyai persamaan dengan kes-kes yang baru berlaku. Jadi secara tak langsung aplikasi itu akan lebih mudah dengan kaedah usul berbanding dengan nas. Sebab keadaan nas ni dia bersifat umum. Okey, jadi kaedah fuqaha kalau kita lihat di luar sana terdapat 3 kaedah fuqaha dalam mewujud dan mengistinbat hukum yang berasaskan dalil, iaitu berpandukan pertama kaedah mutakalimin, kaedah ahnaf dan kaedah mutaakhirin. So siapakah mutakalimin, ahnaf dan mutaakhirin? Kaedah mutakalimin dikenali juga tariqah Syafi'iyah, sebab kita katalah Imam Syafi'i ini adalah pelopor usul fiqh. Jadi kaedah-kaedah Syafi'iyah ataupun tariqah dia dianggap tariqah mutakalimin yang dipelopori oleh ulama mazhab ini sendiri. Iaitu dia berdasarkan kepada dalil naqli dan aqli. Sebab sebagaimana anda tahu mazhab Syafi'i atau lahir daripada 2 disiplin pengajian. Yang mana beliau belajar dengan Imam Syafi'i yang menggunakan banyak menggunakan dalil-dalil aqli ataupun ra'yi, dan dia belajar juga dengan Maliki, mazhab Maliki yang banyak menggunakan dalil-dalil naqli ataupun hadis. Tapi naqli ni Al-Quran dan Sunnah lah. Tapi gabungan inilah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i sehingga kaedah ataupun disiplin dalam beliau mengeluarkan hukum dianggap itu adalah satu tariqah yang dinamakan mutakalimin. So kaedah ni menjadi dasar istinbat dan dibiarkan berasingan dalam kitab fiqh. Itu contoh-contoh kitab fiqh lah yang menggunakan kaedah kita namakan kaedah mutakalimin, gabungan di antara dalil naqli dan dalil aqli ataupun pandangan hadis dengan pandangan ra'yi, menggabungkan. So anda boleh baca dalam kitab Al-Burhan, Al-Mu'tamad, Al-Mahsul dan Al-Ihkam fi
al-ahkam. Itu ada dibincangkan tentang tarekat-tarekat ini. Kemudian tarekat Ahnaf. Dikenali juga tarekat al-fuqaha, kaedah dibuat berdasarkan hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Ini berdasarkan imam-imam mazhab. Al-Ahnaf, dinamakan Al-Ahnaf ataupun dikenali juga dengan tarekat al-fuqaha. Maksudnya ia lebih umum lah. Kaedah ini selaras dengan apa yang telah diputuskan dan sekali tidak kaedah tersebut akan diubah sesuai. Maksudnya kaedah ini dia akan mengikut imam mazhab masing-masing. Dan apabila ia rasanya tidak sesuai ataupun tidak selagi mengikut keadaan atau konteks itu, dia akan ubah suai sedikit kaedah. Ini kaedah Ahnaf. Banyak masalah fiqh ini ditulis dengan cara-cara ini seperti dalam kitab Al-Usul oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali ataupun Al-Jassas. Al-Usul oleh Dabusi, kitab Al-Usul oleh Bazdawi dan kitab Kashful Asrar oleh Abdul Aziz bin Ahmad Al-Bukhari. So ini kaedah. Kaedah yang kedua adalah kaedah Ahnaf yang menggunakan kaedah imam mazhab tetapi akan diubah suai sikit sekiranya berlakunya perubahan yang dia cuba melihat pada keadaan semasa itu. Yang ketiga adalah tarekat mutaakhirin yang terakhir, iaitu gabungan tarekat mutakallimin dan tarekat Ahnaf yang diamalkan oleh fuqaha dari pelbagai mazhab seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini lagi apa nak kata lagi meluaslah kerana dia seperti imam mazhab Syafi'i juga yang muncul dengan gabungan, maka tarekat mutaakhirin dia cuba gabung antara tarekat mutakallimin dan tarekat Ahnaf dalam mengeluarkan hukum, dalam istinbat. Jadi kalau lihat dari kaedah ini dia lagilah banyak, sebab tu dalam kitab anda boleh nampak Badi'uz Zaman, At-Tanqih, Jam'ul Jawami', anda akan nampak pelbagai kaedah yang digunakan oleh ulama usul fiqh. Tapi yang penting kita lihat di sini adalah berdasarkan tarekat mutakallimin, tarekat Ahnaf dan tarekat mutaakhirin ini, ia menunjukkan bahawa terdapat satu disiplin yang khusus dan satu disiplin yang boleh digunakan dalam istinbat syarak dari dalilnya. Maksudnya ulama dia mempunyai satu metodologi, satu dawabit yang khusus dalam mengeluarkan di mana jika diikuti dawabit ini ataupun tarekat ini, hukum itu akan memberi output yang sama. Itu yang penting. Ataupun kita boleh mengkaji output itu daripada dalil itu, kita boleh mengkaji perjalanan bagaimana kefahaman ulama ke atas satu isu itu. Dengan itu kita akan dapat sesuatu hukum yang diputuskan itu sesuai atau tidak dengan maqasid dan dengan konteks hukum itu diputuskan. Jadi langsung para ulama yang menjiwai tarekat ini, dia akan menjadi matang, dia akan menjadi mature dalam memastikan setiap hukum yang diputuskan itu akhirnya membawa kepada maqasid syarak yang sebenar-benarnya mengikut apa yang difaham ke atas. Itu yang penting. Sebab tu anda akan lihat di akhir-akhir ini banyak fatwa-fatwa ke arah itu dalam mendagapi kefahaman terhadap mengeluarkan hukum itu. Jadi usul fiqh dia berbezalah dengan ilmu usul fiqh. Ilmu fiqh kalau tentang kefahaman yang kita telah bincangkan di awal itu, usul fiqh dia bincang dalil-dalil syarak yang disabitkan hukum padanya. Dan kita bincang dalil. Manakala kita bincang perbuatan mukallaf itu berdasarkan dalil. So dia ada subjek yang berbeza. Subjek usul fiqh adalah subjek pada dalil itu. Manakala subjek fiqh adalah subjek perbuatan manusia itu, perbuatan mukallaf itu. Dalil adalah menjadi rujukan kemudian. So nampak anda boleh bezakan fiqh dengan fiqh. Jadi tujuan perbincangan usul fiqh di sini adalah kita mengkaji tentang dalil syarak yang kuliah. Ya, ini ulanganlah ni. Iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan kita bincangkan kesan daripada dalil itu, apa dia? Hukum lah. Sama ada hukum itu haram ke, wajib ke, sunat ke, harus dan yang ketiga kita bincang kaedah yang ulama lahir daripada hukum syarak, daripada dalil itu, maka lahirlah kaedah. Dan kaedah itu sebenarnya sesuai untuk memahami maqasid syarak. Jadi dia menjadi satu jalan iaitu apabila kita kaji dalil,
Apabila kita baca dalil, kita kaji dalil, kita akan faham apa hukum daripada dalil itu. Apabila kita hukum dan dalil itu, sebenarnya kita boleh membuat satu kaedah, satu bayangan prinsip yang dipegang. Dan prinsip yang dipegang itu mestilah bertunjangkan satu, iaitu maqasid syarak. So nampak tak? Dah faham? Dari sudut fiqh dia mesti ada dalil, dia mesti ada hukumnya dan dia mesti maqasid bagi capai. Okey. Jadi sebab itu matlamat fiqh dengan usul fiqh adalah berbeza. Matlamat fiqh adalah berbeza. Matlamat fiqh dia melaksanakan hukum syarak ke atas perbuatan dan kata-kata manusia, iaitu dia merujuk kepada subjek dia perbuatan manusia. Perbuatan manusia, perkataan manusia. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi pula. Apa yang manusia kata, apa yang manusia buat, itulah fiqh. Rujukan hukum syarak atas amalan. Amalan manusia. Dan begitu juga rujukan qadi. Apabila qadi nak putus sesuatu, apa yang awak buat? Contohnya kes pertikaian dalam rumah tangga ataupun kes-kes kalau mahkamah ekonomi Islam contohnya akan rujukkan apakah apa yang diputuskan ataupun sirah dalam kontrak tersebut. Maka itu akan jadi. Tetapi matlamat usul fiqh melihat pada bagaimana lahirnya hukum daripada dalil. Jadi itu yang menjadi medan untuk kita menentukan penelitian adalah pada dalil itu untuk membina kekuatan penelitian dalam pengadilan. Maksudnya apabila melihat putusan itu kita melihat apakah sumber yang menyebabkan keputusan itu diputuskan. Itu kita kaji dalil juga. Dan hujah hikmah adalah kerana berdasarkan sumber. So yang penting dalam usul fiqh adalah sumber itu. Sumber sangat penting dan akhirnya dia menjadi kaedah dan kaedah itu sebenarnya dalam mentafsirkan apa dia maksud. So anda boleh bezakan antara usul fiqh dengan ilmu fiqh. Dari segi subjek lah utamanya. Usul fiqh adalah dari sejarahnya ialah kita dapat mengetahui cara fuqaha dulu memahami sesuatu nas, kemudian mereka melakukan kaedah tertentu dan kemudian mereka mengistimbatkan hukum berdasarkan dalil yang mereka rujuk itu. Itu dari segi sejarah. So bila kita baca sejarah, kita akan faham bagaimana ulama bekerja dahulu dalam melakukan satu hukum. Bagaimana mereka berfatwa, bagaimana mereka berkaedah, bagaimana mereka beristinbat, akhirnya bagaimana mereka berhukum dengan sesuatu dalil. Ini akan mematangkan ataupun mengajar kita bagaimana kaedah kita menangani kes-kes masa yang ada pada hari inilah. Yang keduanya adalah dari segi ilmu dan amali. Pertama, ilmu mustahid mampu istinbat hukum daripada dalil dengan ilmu bersahi. Itu bagi mustahid. Kalau bagi orang awam pula mampu, bukan malu. Mampu memilih pandangan fuqaha awal dengan tenang. Tenang maksudnya mereka yakinlah. Yakin yang sampai tahap mereka rasa berat sangka. Walabazam. Tidaklah yakin itu maksudnya dengan penuh ilmu, tidak. Sebab itu ilmu usul fiqh, ilmunya dia menyediakan mustahid untuk beraksi dan orang awam juga bagaimana mereka berperanan lah dalam mengikuti hukum. Sebenarnya dari segi ijtihad dia mampu menyediakan mustahid yang kompeten lah untuk merujuk pada dalil-dalil yang kulliyah dan juga membina kaedah-kaedah usuliyah ataupun bagaimana mereka memahami kaedah usuliyah yang dibuat oleh ulama dahulu ketika mereka menangani kes-kes semasa. Dan yang keempat adalah ruang perbandingan. Usul fiqh secara tak langsung apabila kita belajar perbandingan mazhab, kita banding kenapa Hanafi kata macam ni, kenapa Syafi'i kata macam ni, secara tak langsung kita akan mampu mengenali dalil masing-masing, ruang lingkup ataupun batasan dalil itu. Maksudnya dalil dia cukup atau tidak, ataupun kenapa dalil dia tak sama. Kalau sama, bagus. Kalau tak sama, kenapa? Dan bagaimana kita nak mentaujihkan, kita nak memilih, mengutamakan pandangan yang lebih tepat. Iaitu apabila kita memahami ilmu usul fiqh lah. Yang seterusnya adalah dari segi agama lah. Kita nak hukum Allah dengan tepat untuk diamalkan dalam masyarakat. Ini untuk kebaikan umat Islam juga. Setelah dikatakan pintu ijtihad tertutup, ulama tertutup, jadi di sini kefahaman masyarakat akhir zaman ini adalah sangat penting dalam memastikan mereka faham keundangan Islam itu bagaimana tersebar dan bagaimana mereka menentukan.
Jadi perkembangan ilmu taufik kalau kita lihat kembali, ia tidak dibincangkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah sendiri adalah sumber hukum. Rasulullah tidak dibincangkan sebab Rasulullah sumber hukum. Rasulullah yang terima wahyu dan Rasulullah juga yang menyampaikan wahyu itu kepada kita dengan pantaraan dia lah, kan. Jadi apabila berlakunya satu isu yang nak diputuskan, sama ada Rasulullah terus diilhamkan dengan wahyu dan beliau baginda menuturkannya dalam bahasa baginda, tetapi maknanya daripada Allah SWT, ataupun turun Al-Quran terus. Jadi dengan itu ada masalah dalam kita kata apa sumbernya, sebab Rasulullah sendiri adalah sumber hukum yang bergerak. Sebab itu ilmu sufik pada zaman Rasulullah yang anggap zaman perkembangan ataupun pertumbuhan. Jadi tidak ada isu tentang sumber, sebab Rasulullah sendiri adalah sumber. Jadi Rasulullah menjadi rujukan teruslah. Siapa sahabat yang ada masalah terus jumpa, ya Rasulullah, apa pandangan kamu? Contohnya, ya Rasulullah, isteri saya buat macam ni, apa hukumnya? Terus Rasulullah kata boleh ke tak boleh ke, Rasulullah menunggu wahyu diturunkan dan sebagainya. So sama ada tunggu wahyu, Rasulullah terus bercakap, ataupun Rasulullah bermasyarakat dengan sahabat-sahabatnya, ataupun Rasulullah berijtihad sendiri. Semua itu apabila lahir daripada Rasulullah, sama ada kata-kata dia ke, perbuatan dia ke, diam ke, dia akan menjadi sumber hukum. Itu yang kita kata hadis. Jadi secara tak langsung zaman Rasulullah perkembangannya tidak dibincangkan secara detail sebagaimana dibincangkan pada zaman Syafi'i, Tabi'in, tetapi dia merujuk kepada ilmu sufik telah, tapi ia tidak bincangkan kerana Rasulullah sendiri sumber. Rasulullah sendiri yang terima wahyu, Rasulullah sendiri yang menyampaikan wahyu tersebut. Itu zaman Rasulullah. Kemudian zaman sahabat. Zaman sahabat kita boleh bagi pada dua lah. Sahabat besar iaitu sahabat yang paling rapat dengan baginda, yang selalu melazimi baginda, dan juga sahabat kecil iaitu sahabat yang berada jauh dengan baginda ataupun kurang melazimi baginda. Jadi sahabat besar ni, cara tak langsung, mereka selalu melazimi Rasulullah SAW, mereka banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah sebab mereka bersama Rasulullah. Mereka mengetahui sebab turun ayat, kan? Mereka tahu kalau peristiwa contoh turun ayat ini, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, contohnya mereka tahu. Oh, ayat ni turun ketika ini, ketika itu. Dan apabila Rasulullah bersabda tentang sesuatu pun mereka tahu apa sebab Rasulullah bersabda itu. Contohnya hadis itu. Ia berlainan dengan sahabat kecil, kemampuan memahami itu sedikit. Sebab dia mungkin Rasulullah duduk di Mekah ataupun Rasulullah duduk di Madinah, mungkin dia duduk di kawasan yang lain. Tak, mungkin dia duduk yang kecil sedikit. Jadi ini yang membezakan antara kekuatan rujukan seorang sahabat dengan yang lain. Sebab tu apabila kita baca satu hadis, contohnya ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Pun begitu, walaupun begitu, sahabat tetap menjadi rujukan pada zaman sahabat. Maksudnya sahabat-sahabat besar ini menjadi rujukan yang lebih utama di kalangan sahabat-sahabat kecil. Sahabat yang kurang selepas Rasulullah wafat, ada sahabat tidak tahu tentang suatu hadis. Contohnya mereka tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, contohnya, pernahkah kamu mendengar Rasulullah bersabda demikian? Ya Ali, pernahkah kamu mendengar? Ya Umar, pernahkah? Ataupun ada sahabat lain pernah, Abu Bakar sendiri pun dalam kes harta pusaka seorang nenek, kan, Abu Bakar pernah bukan sahabat di satu dewan dan bertanya, siapa yang tahu tentang bahagian pusaka nenek? Ini menunjukkan bahawa setiap sahabat itu dia memainkan peranan dalam menjadi penyampai, periwayat kepada hadis, dan mereka menjadi perujuk. Oleh kerana itu, pada zaman sahabat ni tak banyak perselisihan berlaku dalam menentukan sumber hukum. Kerana mereka masing-masing khazanah, masing-masing adalah bank kepada hadis. Sebenarnya jika tak tahu, ada sahabat yang tahu. Sebab tu kalau anda tengok pada zaman Umar Al-Khattab, Umar melarang setengah sahabat yang besar ini, penghafal hadis ini, namanya, keluar daripada Madinah. Kerana apa? Kerana mereka nak pasti bahawa khazanah ni ataupun penyimpan hadis ni ataupun perujuk ini dia dapat memberi manfaat pada
pemerintah pada masa tersebut ataupun hakim-hakim tersebut dalam berhujung. Tak merata. Jadi ilmunya sahabat ni pergi satu tempat sama dengan ilmu sahabat lain sebab mereka bergantung pada kelaziman mereka dengan Rasulullah itu ataupun kerapatan mereka dengan Rasulullah itu ataupun daya ingatan ataupun hafalan mereka terhadap hadis pada masa itu. Yang kes masing-masing adalah berbeza kerana bergantung kepada tahap ingatan mereka pada hadis dan sebagainya. Inilah akhirnya menyebabkan mereka the only dan pemahaman pada Al-Quran itulah yang membantu mereka mengeluarkan hukum dan itu adalah dibantu dengan sedikit sebanyak hadis-hadis ataupun sahabat-sahabat lain ataupun pembantu yang berada sekitarnya yang mengetahui tentang hadis tersebut. Jadi inilah akhirnya membawa kepada perbezaan fiqh yang lebih besar dan ketara di kalangan umat Islam. Dan ini sehinggalah berlakunya zaman tabi'in apabila negara Islam luas, umat bertambah, kes-kes baru muncul, budaya pun pelik-pelik dengan rujukan sumber yang terhad atas hafalan mereka tadi, pengalaman mereka itu, maka lahirlah berbagai mazhab. Sebab tu apabila Imam Hanafi kan, Imam bin Thabit Al-Hanafi di Kufah, iaitu ibu kota Baghdad kan, di Baghdad maka timbul isu apabila banyak masa itu kes-kes dihadapkan kepada beliau dan kerana berada jauhnya daripada kota Madinah, tidak ramai masa itu yang menghafal hadis ataupun banyak koleksi hadis. So di samping dengan kemunculan hadis-hadis palsu pada masa tersebut dan sikap hati mereka takut tersalah merujuk kepada satu yang dikatakan hadis tapi sebenarnya adalah hadis palsu, menyebabkan mereka banyak menggunakan logik akal. Itu apa yang berlaku di Kufah. Kemudian di Madinah, kerana banyaknya hadis, koleksi hadis yang kita tahu, maka mereka dengan senangnya merujuk pada hadis lah dan kurang menggunakan akal. Jadi dalam setengah perkara mungkin mereka dilihat sangat ketat lah, sangat rigid dengan hukuman itu, mungkin konteksnya berbeza, tetapi oleh kerana itulah sumber hukum yang ada, maka mereka memutuskan. Jadi ini melahirkan perselisihan fiqh yang melahirkan mazhab Hanafi yang berteraskan kepada logik, yang kurang menggunakan hadis kerana takut mungkin di sana mereka tersilap ambil hadis palsu, so mereka pun firm untuk merujuk pada akal yang tidaklah terpisah daripada nas Al-Quran. Dan di satu golongan pula merujuk pada hadis sepenuhnya. Maka lahirlah mazhab Maliki dan kemudian apabila Syafi'i belajar mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ini, maka Syafi'i pula melahirkan disiplin dalam memahami kes-kes baru yang muncul. Jadi pelbagai yang muncul ini dengan kematangan ahli-ahli fiqh pada masa tersebut dalam menangani nas, dalam mengeluarkan hukum, melahirkan banyak kaedah-kaedah istinbat yang berlaku. Inilah berlakunya kekayaan sebenarnya khazanah fiqh, khazanah usul fiqh dalam wujud hukum.
akhirnya lahirlah pandangan-pandangan yang berbeza berdasarkan sama ada berdasarkan pengaruh lokasi, sama ada di Baghdad ke Madinah ke ataupun di Mesir ke, dan lahirlah ijtihad-ijtihad yang mempunyai kita kata apa, ada yang mempunyai ketat sangat ketat dari segi hukumannya ataupun sangat longgar berdasarkan kefahaman masing-masing. Di sinilah kita kata kalau ulama kata ikhtilafu ummati rahmatun ni bolehlah kita letak di situ, memberi satu apa nak kata jalan keluar pada masa-masa tertentu. Jadi itulah keperluan ilmu usul fiqh sehingga hari ini apabila negara Islam meluas, ramai orang-orang yang baru masuk Islam, manakala sebahagian masyarakat pula yang dari segi liberalnya, kurang agamanya, ada yang terlalu nak agama tetapi jahil dan sebagainya, maka di sinilah pentingnya ilmu usul fiqh, menyelaras, mengatur, mentasahih, mentarjih dan meletakkan hukum yang sesuai mengikut keadaan pada masa tersebut. Okey. Dan di sini juga menunjukkan dinamika fiqh, sebab manusia ni dia hidup, dia hidup. Kalau kita lihat hari ni pun kita di Malaysia pun dalam satu-satu masyarakat ataupun kelompok dia ada amalan tertentu, dan di situlah fiqh menjadi ataupun menjadi rujukan ataupun menjadi titik perbezaan apabila mereka cuba memahami. Ya, dalam Islam rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kamu kami jadikan antara kamu itu syariat. Maksudnya kita tidak bebaslah, kita ada rujukan. So, rujukan kita dalam memahami fiqh adalah Al-Quran dan Sunnah. Okey, kalau anda lihat dari segi perkembangan mazhab fiqh yang saya bincangkan tadi, sebagai marja'ul awal, sebagai tempat rujukan awal dari segi rujukan hukum. Dan selepas Rasulullah tak ada lagi, maka di startnya manusia cuba memahami apa yang diputuskan oleh Rasulullah dahulu. Itulah fiqh. Dan apa yang difahami sebelum tu, Rasulullah memahami ayat Al-Quran, kan? Tapi Rasulullah ni tidak ada masalah sebab beliau adalah baginda adalah sumber, tapi ulama kemudiannya selepas wafat Rasulullah sebagai rujukan hukum, sebagai sumber hukum, kita ulama kemudian daripada zaman tabi'in hingga sekarang adalah kita cuba memahami. Sebab itu lahirlah ahli hadis dan ahli wahyi yang saya jelaskan tadilah. Saya ini macam belasan kemudian lagi lah. Itulah lahirnya perkembangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan yang ada. Itu contoh perkembangan Hanafi yang ada di atas benua Cina sana, di atas tu apa tu, atas Cina, India atas, Syafi'i di Sri Lanka, Syafi'i di apa ni, di Asia Tenggara dan sebagainya lah. Itu contoh perkembangan. Dan juga perkembangan syariah, kalau anda tengok zaman Rasulullah, zaman Mekah, Madinah, zaman sahabat, tabi'in. Zaman-zaman ini kalau anda tengok, anda akan lihat pada segi tasyri' perkembangan hukum Islam, daripada kita pekat dengan pemahaman syariah itu sehingga longgar dan longgar sehinggalah akhir ini. Ini pemahaman dia semakin longgar bergantung kepada bagaimana seorang ulama itu memahami. Sebab itu tapi anda nampaklah ni. Jadi khilaf mula berlakulah, dia bukan berlaku pada zaman sekarang ni je kan. Kalau anda tengok Wahabi, Salafi kalau kat Malaysia ni, tapi dah berlaku zaman dulu lagi. Tapi zaman dulu tidaklah besar. Tapi akhirnya besar sehingga hampir berbunuhan tak kalau anda baca sejarah Islam, sehingga persengketaan antara sahabat pun tak, sehingga berlakunya perang Siffin dan sebagainya. Itu contoh, sebagai contoh khilaf tu kita ambil dari kacamata khilaf. So hari ini jika berlaku khilaf yang lebih besar, maka ia tidak mustahil lah berlaku. Tapi kita kena lihat dari sudut yang positif, itulah kefahaman. Apabila mereka berbeza mendapatkan ilmu daripada Rasulullah, kerana berbeza kelaziman mereka bersama Rasulullah.
rapat tak rapat dengan Rasulullah tu pun dah beza dah ilmu macam kita lah dah. Kita berguru, anda berguru, anda belajar, anda rapat dengan mak ayah pun kita dah tahu dah bagaimana kita dapat ilmu daripada mereka ataupun sifat dan sebagainya daripada mereka. Begitulah. Dari segi tuntutan ilmu pun begitu juga. Dari segi menerima menghafal hadis, memahami nas, sebab kadang nas kita baca tak jelas kan, konteks dia macam mana. Kalau dia menyaksikan kes tu, dia tahulah konteks tu. Tidak, dia hanyalah berdasarkan riwayat daripada orang lain saja. So beza dalam minta ijtihad, beza dalam pergaulan, beza dalam persekitaran, adab budaya bila masuk Islam, golongan-golongan yang kita kata apa, yang lalu ni anda pergi di Mekah Madinah pun anda boleh tengok dah bagaimana orang sembahyang kadang nampak kaki, kadang bergerak lebih daripada 3 kali kita lihat dah setengah masyarakat tu. Itulah perbezaan cabaran-cabaran pada zaman Umayyah dengan cabarannya yang tersendiri, pada zaman Abbasiyahnya cabarannya tersendiri sehingga ada dikatakan ulama mulalah muncul ulama su, ulama yang jahat dan sebagainya yang mereka hadis cipta apa ni tafsiran-tafsiran tertentu yang mengikut selera politik contohnya. Jadi di situ sebenarnya melahirkan fake yang bukan sumber hukum tapi kuat tak kuat itu yang jadi yang kita jadi perbahasan kita hari ni lah. Jadi dalam kuliah pertama ni adalah cuba saya sentuh dari segi maksud fake itu maksud usul fake itu. Itu sumber, fake itu kefahaman. Kefahaman ke atas sumber itu yang penting yang sehingga hari ni lah bagaimana ulama memahami sumber hukum itulah yang menentukan betul atau tidak betul, tepat atau tidak tepat, wajih atau tidak wajih satu hukum yang kita terima. Jadi inilah yang cuba disampaikan dalam dalam kuliah yang pertama ini dan semoga anda dapat nampaklah apa dia kita punya hasil pembelajaran khusus yang kita harapkan daripada tajuk pertama. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.